dalam hal itu juga banyak yang telah pun kami bawakan dalam Rampai Pagi edisi harian ini dari segmen Elit Rohania, membentuk kerohanian kita ni. Dinyatakan juga tadi macam mana kita ni boleh menjaga lisan agar diri kita ni pada satu peringkat ataupun martabat yang sepatutnya, dan seterusnya. Ini juga merupakan satu ilmu asas yang perlu ada pada setiap diri individu mengenai dengan pengurusan perancangan kewangan. Ya. Jadi apa kata terus saja kita perkenalkan tetamu undangan kita ni dalam segmen perancangan kewangan dan produk-produk Standard Chartered Bank Brunei menerusi rancangan Rampai Pagi. Di sebelah kiri saya iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Hadrat Fatullah bin Agong. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum lagi. Menunggu yang tadi. Alhamdulillah. Baik. Di sebelah Tuan Hadrat Yang Mulia Afifah Naqiyah binti Haji Junaidi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat pagi ini juga ya? Sihat, alhamdulillah. Sama juga menantikan? Yes. Baik, kita ingin bercakap mengenai dengan perancangan kewangan dan produk-produk Standard Chartered Bank Brunei. Jadi sebagai mukadimah awal mungkin boleh kita serahkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Hadrat Fatullah terlebih dahulu untuk mengongsikan kepada penonton-penonton kita ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kami memulakan dengan topik kita pada hari ini, kami dari pihak Standard Chartered Bank ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Television Brunei kerana menjemput kami pada pagi ini di Rampai Pagi, studio Rampai Pagi untuk mengongsikan ilmu pengetahuan tentang perancangan kewangan dan juga mempromosikan produk-produk yang ada di Standard Chartered Bank Brunei. So, seperti apa yang kita ketahui, perancangan kewangan ini adalah sangat penting untuk setiap peringkat usia. Tapi yang lebih baiknya kalau sekiranya kita mulakan di usia yang muda. Dan di Standard Chartered Bank juga kami berbangga dengan rakyat Brunei pada masa kini kerana kami melihat terdapat banyak golongan-golongan yang muda yang sudah mula merancang perancangan kewangan mereka. Selari dengan situasi yang pada masa ini, seperti apa yang kita ketahui, semenjak COVID-19, pandemik COVID-19 melanda dunia, banyak negara-negara ataupun ekonomi mengalami kemerosakan, kemerosotan yang banyak mengakibatkan individu hilang pekerjaan, punca pendapatan. Dari sana, apa yang kita ni dapat pelajari dari situasi ini adalah yang pertama, kita hendaklah berfikiran terbuka. Maksudnya kita mesti berfikiran ke hadapan. Kita mesti tahu apa yang kita ni rancang untuk masa depan kita ni. Yang kedua adalah bersiap siaga. Bersiap bukannya saja dari segi mental tapi juga dari segi kewangan. Di Standard Chartered Bank kami memahami dengan situasi terkini dan percaya bahawa perancangan kewangan ini perlu menggunakan pendekatan yang lebih peribadi ataupun kaedah yang fleksibel dan berdasarkan nasihat. Konsultasi. Yes. Jadi itulah sedikit penerangan mengenai dengan perancangan kewangan ini Sebenarnya banyak kepentingannya yang perlu kita ni dapatkan lebih-lebih lagi mungkin ada perancangan tersendiri dari segi kita ni mengatur kewangan kita ni lebih-lebih lagi dengan penularan COVID-19 di seluruh dunia kadang-kadang boleh saja berakibat kepada ekonomi terjejas bagi sesebuah keluarga ataupun individu tersebut. Jadi mempertingkatkan dan menambah ilmu pengetahuan serta kemahiran dalam pengurusan kewangan itu penting. Tambah-tambah lagi seperti yang Tani sendiri maklum, pandemik COVID-19 ini bukan hanya yang merasa Brunei tetapi secara global. Di walaupun situasi kita ni di Brunei masih lagi alhamdulillah dapat dikawal, tetapi ada segelintir masyarakat di Brunei pun memang turut merasa terjejas, terkesan. Indahnya orang sampai kehilangan mata pencarian dan seumpamanya kerana masih ada lagi alternatif lain. Cuma kita cukup tertarik dengan apa yang telah dinyatakan tadi di mana Standard Chartered Brunei memahami situasi yang berlaku ini dan
turut memperkenalkan satu pendekatan yang lebih peribadi lagi ya, iaitu dengan memberikan nasihat dalam hal pengurusan kewangan ya. Betul. Barangkali dapat diterangkan juga ni kepada Afifah ya, berkenaan dengan pengurusan keuangan, unsur-unsur ataupun elemen yang perlu masyarakat Brunei ini faham mengenai dengan merancang kewangan ini. So before that, let me Yeah. just explain what is perancangan kewangan lah. Okay, perancangan kewangan ini adalah sebenarnya salah satu proses untuk kita memenuhi matlamat seseorang individu itu. Baik. Ya, jadi perancangan kewangan ini adalah sedikit sebanyak memperkatakan mengenai dengan individu tersebut untuk memberikan sedikit matlamat dan juga nasihat kepada para individu itu ya. Mungkin Tuan Hadrat boleh mengongsikan sedikit apa yang dimaksudkan dengan perancangan kewangan ini. Menghuraikan lebih lagi sikit ya. Perancangan kewangan. Perancangan kewangan ia mempunyai banyak luas, ia asas. Okey. Seperti apa yang saya beritahu tadi, perancangan kewangan ini adalah sangat penting bagi setiap peringkat. Ya. Mungkin kita pun pernah mengalami perancangan kewangan ini ketika masih kecil lagi. Contohnya waktu menabung. Menabung adalah salah satu cara, kaedah ataupun konsep yang sama, tetapi berbeza dari segi prosesnya. Ya. Jadi kalau kepada Afifah sendiri sempat juga secara dasar memberikan kefahaman mengenai dengan kenapa penting mengurus kewangan ini. Dan ini yang ingin saya ketahui, elemen mungkin ada dalam hal mengurus kewangan ini ada perkara-perkara yang perlu kita ni faham. Ada kategori-kategorinya kah ataupun macam mana? Okay, so dalam perancangan kewangan tersebut memang ada elemen-elemen yang penting lah untuk kita ikuti. Salah satu daripadanya ialah untuk sentiasa memahami keperluan bis kita. Okay, so it's like understanding your needs versus wants. Okay, so di sinilah juga kami akan menentukan orang kita punya goals in jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Okay, goals in jangka masa pendek itu bermaksud, say for example macam kita akan menabung untuk naik haji kah, something like that. Kita akan beli rumah kah, or maybe kita akan berkahwin. Okay, so kalau yang jangka panjang artinya, so say for example kita kan orang membuat orang plan untuk kita punya education, children's education. Okay, and then maybe kita mau orang untuk persaraan kita. So say for example macam kita orang comfortable sudah macam selesa dengan kehidupan kita buat masa ni, dan maybe kita mau orang memaintain kehidupan kita buat masa ni untuk di masa persaraan kita. Okay, so that is one. Okay, the second one is macam mana orang kita akan mencapai matlamat kita tu, goals tu. Okay, so ianya dengan merancang, is it merancang dengan simpanan kita tu? Okay, macam mana? Is it kan kita kan menyimpan simpanan sahaja? Okay, ataupun kita kan ikan membuat pelaburan juga. At the same time, so the returns from your investment, okay, and then maybe kita boleh orang membuat pengurusan hutang yang lebih baik, okay. So the third step will be untuk orang macam mana kita melaksanakan objektif kita. Okay, so apakah step-step yang perlu kita ambil dari awal sudah? Jadi itulah antara sedikit ya unsur-unsur atau elemen merancang kewangan kita hari ini ya. Jangka pendek, jangka panjang, jangka sederhana pun mungkin boleh lah juga. Jadi kiranya selepas persaranan itu atutah yang paling jangka panjang lah ya. Kita ni tidak ingin susah apabila kita ni bersara nanti. Baik, bagaimana cara asas untuk memulakan perancangan kewangan ini? Okey, so secara asasnya perancangan kewangan ini sebenarnya ia macam peta jalan tu untuk kita mencapai objektif kita. Okey, so in order untuk kita mencapai orang peta jalan tersebut, kita mestilah ada mempunyai komitmen yang kuat orang dan disiplin. Okey, dan sentiasa mengetahui orang kedudukan kewangan bis kita. Okey, so kedudukan kewangan ini kalau kita akan mengetahui lebih lanjut, ia ada dua tau. Satu, orang aliran tunai, which is what we call as a cash flow. Cash flow ni orang pendapatan dan perbelanjaan bis kita. Okey, kalau pendapatan itu orang macam dari gaji kita, something macam itulah. Okey, dari orang rental income. Okey, and then perbelanjaan ini more to like macam perbelanjaan seharian kita. Macam kita beli minyak, kita makan, something macam itulah. Okay, the next one will be penyata imbangan, or what we call as a balance sheet. Okay, balance sheet ini orang is penyata asset dan liability kita.
aset ni something that you actually own. Kita punya. So macam rumah, Kereta. kereta. Kalau liability is something that you owe, yang kita perlu bayar. Ni orang maybe credit card balance, macam ni orang pinjaman peribadi, personal loan. So in order for us to get ni orang penyataimbangan yang ni orang seimbang, we need to have like a good financial ratio lah, something like that. Ada calculations Yes, pengiraannya yes, tu yes. sudah yang memang digariskan oleh Authority Monetary Brunei Darussalam MBD yang untuk masa ni beberapa tahun ke depan ni, alhamdulillah. Baik, kita akan cuba bertanyakan soalan juga kepada Muhammad Hadrat ni. Ruangan untuk BISKITA mempromosikan produk-produk yang mungkin saja boleh membantu masyarakat Brunei mengimprovise dan memperbaiki kedudukan kewangan mereka. Okay. Di Standard Chartered Bank, kami ada menawarkan berbagai-bagai produk, bukan saja produk yang untuk perancangan kewangan. Kami juga ada produk yang boleh membantu keperluan seseorang dalam kehidupan seharian, seperti memerlukan dana bantuan untuk sama ada untuk kecemasan ataupun untuk merebut sesuatu peluang. Dan pada waktu ini juga kami mempunyai promosi yang kami panggil Pen Bank. Ya, di dalam promosi ini mengandungi banyak promosi daripada produk-produk kami. Di antaranya ialah pakej perbankan pekerja ataupun lebih dikenali sebagai employee banking. Pakej ini dikhaskan untuk pelanggan-pelanggan yang bergaji di Standard Chartered Bank. Terdapat banyak-banyak faedah yang boleh dinikmati di dalam pakej, di bawah pakej ini, iaitu seperti yuran tahunan percuma bagi kad kredit dan debit. So artinya kalau sekiranya BISKITA bekerja sampai umur 60 tahun dan kita start bergaji arah kami sampai umur kita 60 tahun pun yuran tahunan itu tidak dikenakan charge. Ya, menarik sekali. Jadi antara kelebihan-kelebihan lain yang mereka dapatkan lagi? Okey, dari kelebihan yang lain, kalau sekiranya BISKITA membuka akaun, okey, contohnya kalau di bawah pakej ini kita tidak memerlukan mengeluarkan deposit. Ya, pasal pakej ini adalah khasnya untuk gaji di Standard Chartered Bank. Dan juga kita tidak perlu menyimpan, kalau sekiranya kita memerlukan wang di dalam akaun itu, walaupun kita ambil semua, kami tidak akan mengecharge apa-apa bayaran ataupun denda. Jadi menyentuh mengenai dengan pinjaman peribadi ataupun mungkin sedikit mengenai dengan pinjaman rumah sebagainya. Pada masa ini di bawah promosi Pen Bank ini juga, kami ada promosi untuk kami punya pinjaman peribadi atau lebih dikenali sebagai personal loan. Yes. Masa ini promosi kami, kadar faedah adalah serendah 5.5% setahun. Manakala untuk pinjaman rumah, kami ada mempunyai 4 pakej di bawah pinjaman rumah ini. Ya, pakej pertama kami ada kadar faedah serendah 4%, tapi di dalam pakej ini kami tidak menyertakan subsidi. Okey. Manakala pakej kedua adalah kadar serendah 4.25%, dan di dalam pakej ini kami akan sertakan 2% subsidi dari pinjaman loan yang telah diluluskan itu. Baik, jadi di mana cawangan Standard Chartered Brunei? Standard Chartered Bank maksud saya. Kalau kan mau tahu lagi, Kalau ada seorang individu yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut ini. Pada pelanggan-pelanggan kami yang ingin mengetahui lebih lanjut penghematan ataupun produk-produk yang ada di Standard Chartered Brunei, mereka boleh menghubungi kami punya perbankan telefon 24 jam di talian 265-8000 ataupun BISKITA boleh mengunjungi cawangan terdekat kami. Kami ada 3 cawangan. Pada sesiapa yang tinggal di Kuala Belait boleh pergi ke Standard Chartered Kuala Belait, cawangan Kuala Belait. Manakala yang 2 lagi kami ada cawangan di Manggis Mall dan juga di Gadong. Manggis Mall, Gadong dan juga di daerah Belait. 3 cawangan utama ini ya. Jadi ini kesempatan yang kita ada sebenarnya untuk lebih mendekati apa antara solusi yang ditawarkan oleh Standard Chartered Bank dalam pengurusan kewangan BISKITA. Jadi untuk keterangan lanjut sekali lagi yang dinyatakan, BISKITA boleh datang ke mana-mana cawangan Standard Chartered Bank di Gadong, Manggis Mall dan juga
Kuala Belait, selain daripada juga talian perbankan 24 jam iaitu 265 8000. 265 8000. Untuk akhirnya barangkali Wali Ya, Umar. mungkin selain daripada produk-produk yang ada di FCB, apakah perkhidmatan yang sedia ada untuk pelanggan FCB maupun yang belum mempunyai akaun? Okey, untuk pelanggan-pelanggan yang ada di Standard Chartered Bank, selain daripada produk-produk yang ada di bank kami juga ada penghematan kami panggil digital platform. Ya, untuk pengetahuan Auda, Standard Chartered Bank telah memenangi Digital Banking Award selama 7 kali berturut-turut di negara Brunei Darussalam. Yang mana ianya diiktirafkan oleh Global Finance. Tahniah. Jadi secara online lah ya, ada aplikasinya ya? Ada aplikasi. Aplikasinya kita boleh memuat turun secara percuma di laman App Store kalau kita memakai Android. Standard Chartered? Bukan. Apple. iOS. iOS. Okey, Ya. iOS, ya. Manakala yang untuk Android kita boleh Play Store. di Play Store. Ya, Muat turun di boleh. Play Store. Ya. Jadi apa nama aplikasinya tadi? SC Brunei. Brunei. Yes. SCB lah. SC Brunei. ya. Ya. SC Brunei. Baik. Baik. Alhamdulillah, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia ya Tuan Muhammad Hadrat Fathullah bin Agong bersama kita pada pagi ini mengkongsikan sedikit berkenaan dengan perancangan kewangan dan juga produk-produk Standard Chartered Bank Brunei dan juga Yang Mulia Puan Afifah Naqiyah binti Haji Junaidi juga yang terus sama mengkongsikan berkenaan dengan perancangan kewangan ini ya. InsyaAllah jika ada masa lain kali nanti kita akan cuba untuk berbual lebih panjang lagi mengenai dengan perkara ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sini bermulanya solusi bagi pengurusan kewangan Auda Standard Chartered Brunei. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.